Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Prof. Dr. Muhammad Nizam bin Sahad dan juga rakan-rakan. Hari ini kami akan membentangkan mengenai adat-adat Melayu yang mempunyai elemen khurafat yang masih diamalkan hingga kini. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan definisi adat, ialah kebiasaan, peraturan, hukum adat yang juga dijunjung oleh kelompok masyarakat. Ia juga merupakan undang-undang yang merangkumi bidang sosial dan politik. Ia juga merujuk kepada cara hidup atau kebudayaan. Ia adalah modus seperti jual beli. Okey, ia juga merujuk kepada upacara atau adat istiadat dalam bidang kehidupan seperti perkahwinan. Okey, maksud khurafat ialah kepercayaan karut tahyul yang berpandukan kepada perbuatan atau kejadian alam. Ia berkaitan dengan ajaran, pantalaran, adat istiadat, ramalan, pemujaan dan juga tingkah laku perbuatan. Jadi khurafat dapat dibahagikan kepada dua, iaitu khurafat yang boleh merosakkan akidah dan tidak boleh merosakkan akidah. Bagi khurafat tidak merosakkan akidah seperti cerita dongeng berkaitan dengan budaya. Khurafat yang merosakkan akidah ialah melibatkan ibadat dan ketuhanan seperti pemujaan dan juga membuat. Okey, jika kita kembali kepada dalil iaitu Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-48, iaitu Allah tidak akan ampunkan dosa syirik sementara dia memaafkan dosa yang lain. Maka sesiapa yang mempersekutukan Allah, iaitu syirik, sungguhnya dia telah melakukan dosa-dosa yang besar. Jadi dalam surah Al-Imran juga Allah telah berfirman dalam ayat ke-85, sesiapa yang mencari agama selain agama Islam maka tidak akan diterima daripadanya dan dia pada hari akhirat kelak adalah orang yang rugi. Jadi kita pergi kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang menangguhkan hajatnya kerana mempercayai burung, sesungguhnya dia melakukan perkara yang syirik. Hadis riwayat Ahmad. Dan juga Rasulullah memberi amaran kepada sesiapa yang menjandakan keburukan kepada sesuatu, iaitu syirik, tidak termasuk ke dalam golongan kami melainkan mereka orang yang beriman sahaja. Sesungguhnya Allah menghilangkan syirik itu dengan tawakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahmi bin Syafi'i seterusnya akan membentangkan tentang kesan-kesan negatif pengamalan adat-adat Melayu yang mempunyai unsur khurafat. Pertama, akan menyebabkan kerosakan akidah dalam diri seseorang umat Islam, di mana amalan ataupun adat-adat Melayu yang mempunyai unsur khurafat ini boleh membawa berlakunya syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, berlakunya penambahan amalan-amalan bid'ah dalam kalangan umat Islam. Ketiga, akan menghilangkan kepercayaan seseorang umat Islam terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Keempat, menyebabkan berlakunya pembaziran sama ada dari segi wang ringgit, masa dan tenaga. Kelima, meruntuhkan institusi kemasyarakatan dan kekeluargaan. Dan akhir sekali boleh merosakkan nilai diri seseorang umat manusia. Seterusnya ialah cara mengatasi amalan ataupun adat-adat Melayu yang mempunyai unsur khurafat. Kumpulan kami telah membahagikan kepada 3 aspek ataupun 3 sudut. Yang pertama dari segi sudut individu, di mana sebagai umat Islam kita perlu sentiasa mempertingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sentiasa menguatkan akidah di dalam diri. Ketiga, sentiasa berdamping dengan para ilmuwan ataupun alim ulama dan sentiasalah menghadirkan diri dalam majlis ilmu. Kemudian dari sudut masyarakat, kita sebagai umat Islam perlu saling mengingati antara satu sama lain. Yang kedua, sentiasa menjauhkan diri daripada unsur-unsur khurafat. Dan kita juga perlulah sentiasa menambahkan ilmu pengetahuan, terutamanya dari segi akidah maupun ibadah. Kemudian dari sudut pihak berkuasa perlulah memperluaskan lagi dakwah ke seluruh tempat, terutamanya di kawasan-kawasan luar bandar. Yang kedua, pihak berkuasa boleh menguatkuasakan lagi undang-undang sivil ataupun syarak. Dan yang ketiga, mengadakan sesi kaunseling ataupun kempen tentang bahayanya adat-adat Melayu
yang mempunyai unsur khurafat. Okey, kita pergi kepada contoh. Okey, bagi dalam masyarakat Melayu, amalan khurafat ini biasa kita dengar waktu zaman dahulu dan juga waktu zaman sekarang pun ada. Jadi kita lihat pada contohnya, yang pertama ialah apabila mendirikan rumah. Apabila mendirikan rumah, masyarakat Melayu terutamanya akan menggantungkan buah kelapa di tiang rumah dan juga menanam besi atau tembaga di tiang rumah bagi upacara memulihkan rumah. Dan juga upacara tu akan bomok akan datang dan juga untuk halau jin dan syaitan untuk mendapatkan kesejahteraan dan keamanan. Yang kedua ialah susuk, iaitu susuk hingga ke hari ini masih diamalkan, iaitu cara mengekalkan kecantikan, memasukkan bahan asing seperti emas. Jadi susuk ini ada pantang larang yang perlu diikuti oleh si pemakai. Jika langgar pantang larang tersebut, si pemakai akan mendapat sesuatu yang mereka tidak inginkan, seperti muka mereka akan jadi buruk kembali. Jadi amalan susuk di kalangan masyarakat Melayu ini diamalkan dan perbuatan ini adalah syirik dan khurafat. Antara adat Melayu yang mempunyai elemen khurafat seperti adat kahwinan, di mana kita dapat lihat bentuk-bentuk amalan khurafat dan adat kahwinan ini mempunyai ciri persamaan dengan adat kahwinan masyarakat yang beragama Hindu. Contohnya seperti adat berinai, adat bersanding, adat menabur beras kunyit, dan adat menabur tawar dan sebagainya. Sepertinya menabur beras kunyit itu dipercayai bertujuan untuk menghalau roh jahat, menguatkan semangat pengantin serta mengelakkan daripada sebarang gangguan pengantin jahat. Kepercayaan ini adalah jelaslah bahawa ia bertentangan dengan ajaran Islam, di mana menurut hadis riwayat Muslim, tidak benar iaitu meyakini penyakit berpindah, tidak benar mempercayai gerak geri burung, tidak benar meyakini lurah hantu, dan tidak benar beranggapan bulan Safar adalah bulan sial. Dalam aspek kelahiran bayi, terdapat juga elemen khurafat dalam masyarakat Melayu kita hari ini. Contoh-contoh amalan khurafat seperti amalan melenggang perut, kepercayaan tentang sumbing, kepercayaan tentang mengantung sekak daun mengkuang yang berduri yang boleh menghalau hantu daripada menghampiri tempat ibu berpantang, dan sebagainya. Perkara ini, amalan ini jelaslah menunjukkan bahawa ini bertentangan dengan ajaran Islam dan jika diamalkan dikafiri akan menyesongkan akidah sebagai seorang Muslim. Oleh itu Rasulullah SAW telah memberi teladan yang baik bagaimana untuk kita menyambut kelahiran bayi yang baru dilahirkan. Contohnya azan di tepi telinga bayi tersebut selepas dilahirkan. Dalam aspek perubatan, terdapat juga elemen khurafat yang diamalkan oleh masyarakat Melayu hari ini, di mana ianya tertumpu kepada perubatan tradisional. Contoh kaedah perubatan seperti pengucapan mantra, tarian, urutan, dan sebagainya. Walaupun amalan ini dikatakan agak lapuk di tengah zaman, namun ianya masih menjadi rawatan alternatif bagi segelintir masyarakat moden hari ini. Contohnya seperti rawatan menggunakan amalan Maya Puteri yang dikatakan boleh merawat penyakit mistik seperti membuang sangka, santau, rasukan makhluk halus, dan sebagainya. Namun begitu, amalan ini bercanggah dengan ajaran Islam dan ia juga diharamkan oleh kerajaan Negeri Kelantan di bawah elemen kawalan hiburan dan tempat hiburan 1998. Perkara ini jelaslah menunjukkan bahawa amalan perubatan yang bertentangan dengan Islam dilarang dalam Islam. Contoh seterusnya ialah mencari jodoh. Masyarakat Melayu, terutamanya pada zaman dahulu, percaya bahawa untuk mendapatkan jodoh dengan keadaan yang cepat, amalan mandi bunga diamalkan. Amalan tersebut masih lagi diamalkan sehingga kini, tetapi dalam kalangan minoriti kerana zaman kini sudah berada dalam arah perubahan zaman dan juga kemajuan teknologi yang serba canggih. Oleh itu, amalan mandi bunga ini masih lagi diamalkan tetapi hanya dalam sebilangan kecil sahaja.
Selain itu, terdapat juga amalan-amalan lain yang bercanggah dengan syarak untuk tujuan macam jodoh juga. Sebagai contoh, memakai azimat ataupun tangkal. Dan juga pemakaian susuk untuk kelihatan menarik. Kemudian, sewaktu berlakunya kematian, turut mempunyai beberapa unsur khurafat yang diamalkan oleh masyarakat Melayu hinggalah ke zaman kini. Pertamanya, contoh yang pertama ialah siraman air mawar atas pusara, di mana yang kita biasa buat selepas jenazah dikebumikan, di mana terdapat sebahagian pendapat mengatakan bahawa siraman air mawar tersebut adalah untuk menyejukkan jenazah. Bukan ya. Siraman air mawar tersebut tujuannya adalah untuk melembabkan tanah supaya tanah itu menjadi padat. Bukan tujuannya untuk menyejukkan jenazah yang dikebumikan. Kedua ialah membuat binaan di atas pusara secara berlebih-lebihan. Ini sama sekali dilarang dalam Islam kerana binaan ini yang berlebihan di atas pusara boleh membawa kepada fitnah ataupun aib kepada jenazah itu sendiri dan hukumnya adalah haram. Ketiga ialah tiada sebarang keperluan untuk meletakkan simbol darjat pangkat pada pusara kerana sebagai umat Islam yang kita tahu meninggalnya seseorang umat Islam itu maka terputuslah segala-galanya melainkan 3 perkara, iaitu ilmu yang bermanfaat, amal sedekah dan juga doa daripada anak-anak yang soleh. Keempat, ini juga turut diamalkan oleh masyarakat zaman kini, iaitu menempah ruangan kubur atau kita panggil liang lahat untuk ahli keluarga pada masa harapan. Ini juga dalam Islam adalah salah kerana secara umumnya tanah kubur ini ialah tanah wakaf dan semua umat Islam berhak untuk dikebumikan di tempat terakhir beliau meninggal dunia, kerana kita dalam Islam disunatkan supaya menyegerakan proses pengurusan jenazah tersebut. Dan yang terakhir ialah kenduri tahlil arwah, iaitu 3, 7, 40 atau 1 hari. Ia ni tidak diwajibkan kerana Islam mengajar cukuplah sekadar kita sedekahkan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim dan berdoa serta memperbanyakkan amalan-amalan kebajikan dan kita niat dalam hati untuk sedekahkan pahala tersebut untuk arwah. Antara hikmah Islam melarang perbuatan khurafat kerana ia mengelak seseorang daripada melakukan perbuatan syirik yang boleh membatalkan iman kepada Allah. Dan yang kedua, mengelak manusia daripada terus melakukan perkara yang sia-sia. Dan yang ketiga, mengajar manusia itu sentiasa mengharapkan Allah dalam apa jua keadaan. Seperti firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 51, bermaksud, katakanlah, wahai Muhammad, tiada sesuatu pun akan menimpa kami melainkan dengan ketentuan Allah. Dialah penolong kami, maka hendaklah orang yang beriman itu bertawakal kepada Allah. Cara-cara untuk mengelakkan terbatalnya iman seperti berpegang teguh kepada ajaran Allah, mengamalkan amal ma'ruf nahi munkar, menghindarkan semua perbuatan yang boleh membatalkan keimanan kepada Allah. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 48 yang bermaksud Allah tidak ampunkan dosa syirik sementara dia memaafkan dosa-dosa yang lain. Maka sesiapa yang mempersekutukan iaitu syirik kepadanya, sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang besar.